Yang kedua terlupa seperti mana yang saya nyatakan tadi, kan, contohnya kan, solat, perkara-perkara yang kita memang tak ingat langsung perkara tersebut. Dan yang ketiga dipaksa. Antara peristiwa yang besar yang mana kita tahu, peristiwanya keluarga Yasir, Sumayyah, dan di awal kedatangan Islam mereka didera, diseksa dan sebagainya, dan anak daripada kedua pasangan ini, Yasir dan Sumayyah ini, yang mana Yasir dan Sumayyah telah mati dan diseksa, dan anaknya ini telah menyatakan bahawa aku murtad. Aku murtad, dan perkara tersebut didengar oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan bahawa dia tidak keluar pada Islam. Dia melafazkan perkara tersebut kerana dia dalam keadaan terpaksa. Itu antara kisah yang masyhur lah, dan ada nasyid dan sebagainya, keluarga Yasir dan Sumayyah. Dan akan tapi yang lain tu mereka tetap memperkukuhkan hati mereka sehinggalah mereka mati syahid. Jadi ahli dewan sahabat sekalian, antara pengajaran yang boleh kita ambil, yang pertama, dan kita dapat lihat bagaimana sekiranya hadis Nabi ni keluar terpaksa. Nabi sebut, Nabi mention dalam hadis terpaksa, itu bagaimana di zaman awal permulaan Islam ini Nabi melihat berbagai sahabat dan sahabat-sahabat diseksa dan dipaksa sekian. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana bila diketahui dia telah memiliki Islam, tuannya menyeksa dia dan dengan sangat-sangat dahsyat, tidak diberi makan sehingga ada dikatakan sebulan, ada dikatakan 2 bulan dan sebagainya. Dan ketika dia lapar, dihempap pula badannya dengan batu di tengah panas. Jadi bagaimana pada ketika itu, Nabi sendiri menyaksikan, melihat para sahabat mereka diseksa dengan pelbagai ujian. Dan di situlah Allah memberikan kelonggaran kepada umat Nabi SAW. Ada perkara yang boleh dilepaskan kerana terpaksa. Akan tapi diperbahaskan juga ulama bagaimana terpaksa ini. Terpaksa sebagai contoh, tak apa kita menganggap satu tuduhan ni, satu ugutan ni sebagai satu paksaan, sedangkan dia bukan ancaman yang besar. Dan ulama membahaskan bagaimana dikategorikan terpaksa sampai boleh kita melafazkan macam tadi keluarga Yasir tadi, yang murtad, iaitu bila mana perkara tersebut betul-betul mengancam diri kita. Kalau sekadar kita dapat mesej, kalau kau tak buat ini, aku bunuh kau. Itu masih belum dalam keadaan ancaman. Kita masih belum rasa sampai betul-betul tekanan yang kita akan terbunuh dan sebagainya. Macam itu situasinya ulama membahaskan. Begitu juga dengan perkara-perkara lain, tidak sengaja diperbahaskan juga oleh ulama. Macam mana peristiwa tadi, dia tak sengaja tertembak. Tapi bagaimana sekiranya orang itu dia minum arak, dia mabuk dan dia tak sengaja membunuh orang. Dia minum arak, mabuk, akalnya tak sedar, dan dalam keadaan mabuk tu dia membunuh orang. Jadi ulama membahaskan ini bagaimana dia masih juga dikira berdosa kerana keadaan akal dia tu berpunca daripada perkara yang haram. Berbeza dengan kalau kita memang jenis, kadang-kadang ada orang situasi yang istilahnya kadang ngigau malam, berjalan malam, sehingga kadang-kadang istilah mudah gitulah, benda yang memang dia tak sedar, bukan dengan sebab punca yang haram, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan punca yang mendatangkan perkara yang dilakukan dengan punca yang haram, seperti saya sebut tadi, minum arak dan dia membunuh orang lain, maka dia tetap berdosa. Dosa tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara pengajaran lain yang boleh kita ambil iaitu bagaimana dari segi fake juga, iaitu antara contoh perkara besar yang pernah berlaku pada situasi kita, iaitu peristiwa COVID, yang mana COVID pada awal melanda dunia, tidak ada ubat yang dapat merawatnya pada ketika itu. Jadi ilmuwan perubatan, ulama-ulama, mereka mengkaji dan sebagainya. Jadi doktor-doktor ini mereka mengeluarkan pelbagai-pelbagai ikhtiar, pelbagai-pelbagai rawatan dan sebagainya. Dan rawatan yang mereka berikan itu ada kalanya membawa kepada mudarat yang lebih besar. Sebagai contoh, mereka memberikan rawatan, dan rawatan itu menjadikan pesakit itu lebih teruk, dan sebagainya. Disebut oleh ulama bagaimana peristiwa ini, situasi ini, adakah doktor tersebut dijatuhkan hukuman dosa dan sebagainya. Diperbahaskan ulama perkara tersebut tidak dijatuhkan dosa, malah dia mendapatkan satu ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bila mana seorang ini berijtihad ataupun membuat satu keputusan atau membuat satu perkara yang dia tidak tahu bagaimana hasilnya,
Kan? Maksud saudara, iaitu bila mana dia melaksanakan satu perkara itu dan perkara itu berhasil, maka dia akan dapat 2 ganjaran. Akan tetapi sekiranya dia melaksanakan satu perkara itu, tapi perkara tersebut menatijahkan sebaliknya, maka dia mendapatkan satu ganjaran pahala. Kerana apa? Dia berikhtiar untuk mencari jalan yang terbaik. Bukan dia suka-suka nak membunuh orang tersebut, bukan dia suka-suka nak jadikan orang itu sakit dan sebagainya. Itu hadis Nabi SAW dan hadis itu adalah hadis sahih. Situasi tersebut diperbahaskan bagaimana ulama ini, doktor-doktor ini, mereka berusaha menghasilkan rawatan yang terbaik, benda yang belum ada, dan kita perlu melaksanakan juga untuk mencegah perkara tersebut, sehinggalah alhamdulillah Allah memberikan bantuan dan perkara tersebut dapat dicegah, dapat dibendung sedikit demi sedikit. Begitu juga dalam konsep-konsep hukuman hakim dan sebagainya. Hakim yang menjatuhkan hukuman di mahkamah sebagainya, situasinya sama. Hakim ini bukanlah orang yang mengetahui secara penuh perkara yang berlaku. Kita dapat lihat sendiri bagaimana dunia sekarang ini, program-program ini mampu menutup kesalahan sehingga dia menangkis. Sehingga orang yang bersalah itu menjadi tidak bersalah. Hakim hanya menyatukan hukuman apa yang dia dengar sahaja, apa maklumat yang dia dapat. Tetapi hakikat sebenar satu kesalahan itu dia tidak tahu. Itu antara pesalah itu dengan Allah SWT. Begitu juga dalam situasi hakim ini, sama macam doktor tadi. Dia hanya melaksanakan menjatuhkan hukuman berdasarkan apa yang dia tahu. Tetapi bila mana pesalah itu sebenarnya salah, tapi kesalahan dia berjaya ditutup, itu dia dengan Allah, dan dia masih mendapat satu ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia menjatuhkan hukuman setimpal dengan apa maklumat yang dia dapat. Apa maklumat yang dia dapat, apa perincian yang dia dapat, setimpal itu dia menjatuhkan hukuman, Allah memberikan ganjaran. Tetapi hukuman yang diberikan itu sekiranya betul, memang dia ni bersalah dan dia layak dihukum, maka Allah memberikan dia 2 ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana Allah memberikan panduan kepada umat Islam dan orang yang mampu berijtihad. Orang yang mampu berijtihad. Bukan semua orang mampu berijtihad. Ulama menetapkan ada beberapa perkara, ada beberapa syarat yang mana diberikan kelayakan untuk berijtihad, diberikan satu kelayakan untuk mengeluarkan satu keputusan, iaitu yang pertama, dia masih Islam. Masih Islam. Kalau orang bukan Islam ini terutamanya dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam. Kalau contoh hukuman perkara-perkara berkaitan dengan kedoktoran, perkara-perkara yang di luar bidang Islam, perkara itu diberikan kelonggaran. Yang pertama mesti Islam, yang kedua mesti lelaki. Mesti lelaki, dan diperbahaskan juga antara perbincangan khilaf antara ulama, dibenarkan juga perempuan. Tetapi kenapa diutamakan lelaki dulu untuk membuat satu keputusan hakim? Kerana dalam kita menjatuhkan satu hukuman, menetapkan satu keputusan, perempuan ini banyaknya terdolong dengan perkara emosi dan sebagainya. Mungkin dalam pembicaraan tersebut pesalah dan sebagainya akan menceritakan perkara yang simpati, meraih simpati dan sebagainya, maka keputusan itu mungkin akan terdorong dengan perkara tersebut dengan sebab emosi tadi. Jadi ulama mengatakan syarat yang paling diutamakan, diaulakan adalah lelaki. Yang kedua, yang ketiga, merdeka, beriman dan tidak fasik, mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, dan cerdik, jujur dan memarwah, dan seorang yang pakar, yang poin terakhir ni, seorang yang pakar dalam bidangnya. Ini yang paling-paling penting. Sebab tu kita dapat lihat bagaimana media sekarang ini, ulama-ulama Facebook, orang panggil ulama-ulama media masa, bila mana dikeluarkan satu fatwa, fatwa itu tidak selari dengan kehendak mereka, nafsu mereka, maka mereka sebenarnya mengkafirkan orang tersebut. Ini berkepentingan sendiri, menuduh macam-macam. Sedangkan mereka tidak ada keahlian dalam perkara tersebut. Mereka tidak mahir, mereka tidak mengkaji perkara tersebut. Tetapi ulama-ulama ini mereka ada kepakaran dalam bidang tersebut. Dan bukan senang-senang kita untuk keluarkan satu fatwa. Dan kalau kita lihat sendiri bagaimana fatwa itu dikeluarkan, kita kaji sendiri, kita pergi kepada Jabatan Juruterang Mufti, dan satu fatwa itu tidak dikeluarkan, dan pagi dapat isu, petang terus keluarkan fatwa tidak. Tetapi diperbahaskan, diperbincangkan dengan ahli-ahlinya. Kerana mufti itu dia tidak mahir, tidak mahir satu ilmu, dia akan panggil orang yang mahir untuk menceritakan kepada dia. Barulah dia membuatkan keputusan untuk keluarkan satu fatwa. Perkara itu tidak mudah dan kita kena jauhi. Dari sewenang-wenangnya untuk kita menuduh satu fatwa itu dengan nafsu kita, benda itu tak selari dengan kehendak kita, kita akan rasa marah, tak seronok. Akan tapi bila mana fatwa itu dikeluarkan, ketahuilah bahawa itu adalah ijtihad, perkara yang
berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang seterusnya dan pengajaran yang terakhir insya-Allah, itu kita dapat lihat bagaimana kan, tiga perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang dimaafkan oleh Allah SWT. Yang tadi saya sebut, pertama tersilap, tidak sengaja, terlupa dan dipaksa. Jadi perkara ini kita kena tahu kerana ada setengah individu yang kadang-kadang dia memang tidak sengaja melakukan perkara tersebut, dan bila mana dia tahu, dia akan jadi seolah-olah rasa kemurungan, dosa yang sangat besar. Kerana dia tidak tahu bahawa bila mana tidak sengaja ataupun tiga perkara ini, Allah memaafkan dia. Dia diberi peluang yang kedua. Dibahaskan oleh ulama juga berkenaan tiga perkara ini. Sekiranya kita telah melakukan kesalahan yang berkait dengan tiga perkara ini, ada perkara yang dimaafkan Allah, ada juga perkara yang tidak dimaafkan. Bagaimana kita nak tahu? Yang pertama, perkara-perkara yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita ada di perkara inilah, terlupa, tidak sengaja dan dipaksa, adalah perkara-perkara yang berkait dengan hak-hak Allah. Berkait dengan hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Perkara yang Allah perintahkan kepada kita lakukan untuk dia. Contoh solat, zakat, perkara-perkara yang kefarduan kepada dan hak kepada Allah SWT. Tetapi perkara yang hak kepada manusia, dia tidak akan dimaafkan oleh Allah SWT selagi mana manusia tersebut tidak memaafkannya. Sebagai contoh, kita ada hutang dengan orang. Itu hak dengan orang. Hutang ni hak dengan orang. Perkara yang sangat-sangat bahaya dan berkaitan dengan hutang. Allah sebut dalam Al-Quran, satu muka surat penuh ada ayat berkaitan dengan hutang. Satu ayat saja, tapi daripada awal muka surat sehingga akhir muka surat. Muka surat terakhir surah Al-Baqarah berkaitan dengan hutang. Jadi kita ni terlupa. Kita terlupa kita ada hutang. Perkara tersebut tidak dimaafkan oleh Allah selagi mana pemiutang ini, orang yang memberikan hutang kepada kita ini tidak menghalalkan hutang tersebut. Lepas itulah dalam ayat tersebut mengajarkan kita cara-cara kita berhutang itu penuh dengan menulis. Tulis kita hutang siapa, yang pemiutang ni pula tulis. Dia bagi duit kepada siapa, siapa hutang dengan dia. Allah bagi panduan cara-cara nak berhutang. Bukan sewenang-wenangnya cakap mulut sahaja. Allah bagi panduan kerana tidak mahu perkara ini berlaku. Bagaimana sekiranya kita mati dalam keadaan berhutang, maka disebutkan oleh ulama kita akan tergantung. Kalau kita ni pahala kita dah cukup banyak dah, memang kita dah boleh terus masuk syurga Allah SWT. Tapi sebab ada hutang, dan hutang di dunia, hutang yang berkaitan dengan manusia khususnya, kalau hutang dengan Allah ni, dan seperti tadilah, kalau terlupa Allah maafkan, kalau sengaja berdosa, itu hutang dengan Allah. Tapi hutang dengan manusia ni selagi mana tidak dilangsaikan, dan sedangkan dia dah ada pahala yang cukup untuk masuk syurga, maka dia akan tergantung di pintu syurga. Ulama membahaskan secara demikian. Maka tidak ada tempatlah bagi dia selagi mana hutang itu tidak selesai. Jadi itu pentingnya kita, kalau kita mampu membeli ataupun membeli sesuatu itu dengan tunai dan sebagainya, laksanakanlah perkara demikian. Kerana berhutang ini perkara-perkara yang mungkin dalamnya ada riba, dalamnya ada berbagai perkara yang mungkin tidak halal dan sebagainya. Sebab itulah Allah memerintahkan kita sebolehnya untuk kita jauhi perkara-perkara yang berkaitan dengan hutang. Tetapi bila mana jadi keperluan, sebab itulah Islam ini bersifat kontemporari, yang pada asalnya hutang ini yang dicegah ataupun tidak disarankan, tapi ulama memudahkan atas sebab keperluan umat semasa. Orang-orang bersedekah je, maka kita anggaplah perkara tersebut sebagai teguran Allah bahawa kita ni kurang bersedekah. Dia menggandakan amalan tersebut, insya-Allah. Jadi ahli dewan sahabat sekalian, dan cukuplah sekali itu pengurusan pada malam ini, dan kita titik beratkanlah amalan kita, dan kita gandakanlah amalan kita, dan agar kita tidak walaupun ia dimaafkan, kita cuba hindarilah perkara-perkara yang terkait dengan tiga tadi, tidak sengaja dan sebagainya, agar ia dapat membersihkan lagi hati kita dan dapat lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada minggu hadapan kita akan sambung hadis yang terakhir dalam Arba'in Nawawi, iaitu dunia adalah jambatan menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya? Boleh? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Terlebih dahulu saya nak terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada
Ustaz Ahmad Elmi dan juga kepada Kak Yan yang menjemput saya untuk sharekan sedikit tentang powerful content untuk personal branding kepada para usahawan Muslim negeri Johor ni. So saya ni macam first time jugalah dengar PEMJ ni dan juga first time jugalah join kelas ni. Dah join tu ya Ustaz Hilmi dah terus ke hadis 39 dah. Minggu depan dah hadis ke-40. Banyak dah saya tertinggal. Okay. So boleh tak kita berkenalan sikit dekat sini? Boleh tak saya minta tolong kepada semua komen kepada saya. Boleh saya tahu apa bisnes yang tuan-tuan dan puan-puan buat sekarang ni? Sebelum saya sambil-sambil saya memperkenalkan diri saya. Boleh tolong saya? Okay, Kak Yan, bisnes latihan yang lain. Okay, sambil-sambil tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Naniko Raiza binti Yaakob. Saya merupakan founder kepada Secret Marketeer Creative Solution, iaitu merupakan content agency dan saya juga merupakan seorang content trainer dan juga content writer. Okay, Muhammad Haziq Abdullah, bisnes makanan. Okey, Nur Azri Rosnin, bisnes printing dan penjaga digital asset. Okay, terima kasih. Okey, lagi yang lain-lain boleh saya tahu. Okay, so sebelum-sebelum ni saya memang bekerja di advertising agency, di marketing research agency dan last position saya sebagai content marketing manager dan content writer di sebuah company yang banyak buat event-event besar di Malaysia ni. Dan kemudian pada tahun 2020 saya mulakan bisnes sendirilah sebagai trainer dalam bidang konten dan alhamdulillah sekarang dah masuk 3-4 tahun saya dah diizinkan Allah untuk banyak bagi training kepada usahawan kat Malaysia ni tentang content marketing. Okay, selenggara landscape makanan. Okay, terima kasih. Okay, nak tanya sikit, bila bercakap pasal konten ni kan, content marketing ni, boleh saya tahu apa isu yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi setiap hari? Boleh saya tahu tak? Kalau tahu tu senang saya nak meringkaskan dalam masa 30 minit ni. Malu nak live dan buat konten. Belum pernah buat. Okey. Nak cari idea konten. Okey. Lagi? Yang lain-lain apa lagi masalah tentang konten? Bercakap pasal konten ni, tahu ke konten tu apa sebenarnya? Risau juga kan? Tahu tak konten tu apa? Tak tahu konten yang orang nak. Okey, lagi tak tahu macam mana nak mula. Bagus, alhamdulillah. Lagi. Saya cuba, nampak tak slide saya ni? Kak Yan nampak tak slide saya? Nampak. Nampak, alhamdulillah. Okey. Okay, so saya cuba ya. Saya ni memang suka mensedekah ilmu ni. Saya harap-harap ilmu malam ni boleh bagi sedikit lah membuka mata kepada tuan-tuan perempuan semua ni. Saya tahu tuan-tuan dan perempuan semua ni adalah usahawan yang hebat. Tapi saya harap apa yang saya share malam ni boleh membuka mata sikit kepada tuan-tuan dan perempuan untuk improvekan content marketing tuan-tuan dan perempuan ya. So sebenarnya saya baru balik daripada Penang ni. Hari Sabtu saya ada kelas konten dengan Great Eastern Johor dan insya-Allah hari Rabu ni saya ada kelas konten dengan SKV dengan ceritanya 110 orang akan hadir. Minta tolong sangat semua-semua doakan saya tak gagap lah hari Rabu ni. Okay. So saya teruskan. Okay, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tak minta tuan-tuan perempuan semua komen ya atau komen kat sini supaya saya boleh baca soalan ya. Okay, sorry. Alright. So saya cuba bismillahirrahmanirrahim. Okay. Usahawan semua sekarang ni mesti guna social media sebagai platform ya. Terutama sekali dah kena pandai-pandai start masuk ke TikTok. Sebab menurut CEO TikTok dan menurut research baru-baru ni, kat Malaysia ni pengguna TikTok ialah lebih dari 19 juta orang. 19 juta account. Dan orang Malaysia ni dia luangkan masa, ni paling menakutkan sekali
kita termasuk kita lah termasuk saya lah, meluangkan masa 9 jam purata untuk scroll TikTok. Kan? Dan menurut CEO TikTok ni lagi, dia seorang usahawan Singapura tapi dia uruskan TikTok satu dunia ni. Mereka target TikTok kat Malaysia ni dan TikTok kat seluruh dunia ni akan sangat-sangat aktif dalam buat TikTok shop, dan mereka dah start letakkan 8,000 staff di seluruh cawangan TikTok dekat ASEAN. ASEAN maksudnya dekat Indonesia, dekat Malaysia, dekat Thailand especially. 8,000 staff dan juga di seluruh dunia mereka jangkakan tahun ni saja ada $20 billion transaction perniagaan ikut TikTok. So dengan lain kata, suka atau tak kita sebagai usahawan ni kena dah mulakan untuk gunakan TikTok dan platform lain sebagai platform kita untuk berniaga. Kat sini siapa aktif dekat TikTok? Boleh saya tahu tak? Boleh komen sikit tak siapa aktif kat TikTok sini? Ataupun kat mana selalu aktif dalam buat social media? TikTok ataupun Facebook? Facebook, Kak Yan Facebook lagi. Yang lain-lain aktif kat mana? TikTok on the way. Start dengan benda yang betul ya Kak Yan. Yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang lain, bisnes social media kat mana? FB and FB page. Puan Rina Bahar pun ada. Okey, lain? Yang lain tak guna ni. TikTok just update video pemasangan atau hasil produk printing. Betul? Betul? Okey, lagi yang lain ada tak? TikTok dan FB, alhamdulillah. Okey. So, Siti Nur Idayu TikTok. Okey, alhamdulillah. So, bila kita thread baru thread baru. Dia asal usul dia IG lah. Okay. So bila kita start gunakan social media ni, of course kita kena ada konten, dan masalahnya ramai orang stuck dekat part konten ni lah Okay. Ini antara isu-isu biasa yang saya jumpa lah selama dah hampir 6, 7, 8, 9, 10 tahun saya buat content marketing ni. Ini adalah isu-isu utama orang cakap kat saya. Tak tahu nak buat content apa, tak ada idea tak kreatif nak buat content tak hit, dah buat-buat tak pergi jauh, tak faham lah content ni apa, tak ada masa buat content ni, semua antara masalah-masalah dia lah. So good news ni ialah sekarang ni dah banyak kelas-kelas yang buat tentang konten, dan saya pun juga ada buat kelas-kelas tentang konten. So malam ni saya akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan semua faham apa itu konten, 4 jenis konten yang orang suka, 4 jenis konten yang wajib ada di FB. Step by step bina personal branding ni saya cuba, takut tak cukup masa tapi saya cuba secara brief. Dan kita cuba juga story writing, storytelling. Yang lain-lain tu kita tengok, kalau ada masa saya akan cuba juga sharekan benda-benda semua ni. Tapi ini saya ambil daripada slide saya minggu lepas lah, hari Sabtu lepas. So hari Sabtu lepas tu 1 hari punya kelas. Yang ni tak sempat lah kot 30 minit je. Okay, tak apa. Alright. So ini pun saya skip dulu, takut tak sempat. Alright, ni sedikit latar belakang pasal saya berasal daripada Pahang, Kuantan Pahang, menetap di Shah Alam. Sekarang saya menetap di Subang Jaya, berkahwin, anak 2, alhamdulillah, anak besar-besar dah, 19 dengan 23 tahun. Lepas tu Sekolah Marketing ni ditubuhkan daripada tahun 2020. Sekarang saya lulusan UiTM Shah Alam dan sekarang sedang buat master di UTM. Cari pasal dan saya juga merupakan penulis buku Kenapa Rezeki Tak Murah terbitan Karangcraft. Alhamdulillah buku ni walaupun dah hampir 10 tahun diterbitkan masih lagi ada permintaan, alhamdulillah. Dan inilah antara kelas-kelas dan klien-klien saya yang saya dah uruskan sejak tahun 2020. Alhamdulillah juga berpeluang untuk bekerjasama dengan jenama-jenama besar, termasuk dengan si Najib Asadok sendirilah dalam menghasilkan konten-konten. Okey, alhamdulillah. Okey, apa itu konten? Ni soalan yang selalu orang tanya dan saya nak bantu semua kat sini faham apa itu konten. Boleh Okey, siapa nak try? Apa itu konten?
Shihab Enterprise, tapi TikTok tak pandai nak buat konten. Betul, benda tu benda baru. Ramai sangat orang yang tak sure lagi lah nak buat macam mana. Tak apa, saya bagi brief dulu hari ni. Okay, nak faham apa itu konten ni senang dia. Kita imagine semua platform social media kita ni sebagai rumah. Senang cerita. So kita ambil contoh Facebook lah. Kita anggap Facebook tu sebagai rumah. Kita ni kena bayangkan rumah yang macam mana kita suka pergi. Kan? Dia punya hiasan dia punya suasana dia punya bau dia, macam mana kita suka. Dan apa topik-topik perbualan yang kita suka dengar, bercakap, bersembang dalam rumah tu. Okay. So, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian ni, cuba fikir, kalaulah kita pergi satu rumah ni, tiba-tiba kita masuk je dalam tu, belum duduk lagi, tuan rumah dah cakap dah, korang dah lalang datang rumah aku ni ejen produk-produk ni. Aku sekarang ni buat insurans. Contoh. Aku ni sekarang buat MLM ni. Rasa-rasanya kita nak datang lagi tak rumah dia? Tak nak. Kita pun rasa bersalah kan. Kita pun tak akan ajak orang lain pergi rumah dia. Betul tak? Kan? So, kat rumah yang macam mana kita suka pergi? Rumah yang bergelak ketawa, ada happiness, ada sharing ilmu, ada makanan-makanan yang sedap. Itu rumah yang kita pergi. Dan itulah sebenarnya konten yang kita perlu buat juga dekat kita punya social media. Jangan ramai orang nak cara senang, dia hanya buat konten hard sell sahaja. Sampai dia lupa konten-konten branding ni. Sedikit saya punya share pasal research saya tentang branding ya. Masa bulan raya hari tu ramai ada beberapa orang student saya cakap, Puan Ani macam mana semenjak raya hari tu kita orang punya bisnes ni slow sangat. Saya kata itulah, nak cakap macam mana tu pun susah juga, bukan setakat sebab ekonomi sahaja, sebab saya dapat tahu ada brand-brand besar, contoh macam brand-brand baju Bulan Bintang dan Aryani, diorang buat sale besar-besaran masa raya. Sebab apa? Sebab branding diorang dah sangat kuat dah. Branding dah sangat kuat. Jadi bila Aryani keluarkan pakaian rahmah, Jekyll keluarkan pakaian rahmah dan Bulan Bintang keluarkan pakaian rahmah, orang tak teragak-agak nak melompat terus pergi beli brand diorang berbanding dengan brand-brand biasa yang tak ada brand sangat ni. Sebab kecintaan dan trust tu dah tak ada kepada brand-brand yang biasa ni. So that's why saya sangat tekankan kepada student-student saya, tolonglah jangan lupakan juga buat konten-konten yang branding. Jangan terlampau fokus sangat dekat konten-konten hard sell sampai kita tak mendatangkan kecintaan pelanggan-pelanggan kita ni kepada kita. Contoh zaman sekarang, zaman ekonomi meleset, kita takkan potong bajet kita untuk beli Milo. Kita takkan potong bajet kita untuk beli kicap kipas udang. Kita tak akan potong bajet kita untuk beli Colgate. Sebab kita dah tahu barang tu penting dan kita dah trust barang tu boleh selesaikan masalah kita. Tapi kita akan potong bajet kita beli benda-benda lain yang tak ada branding sangat ni. So saya harap daripada sekarang ni, kalaulah usaha-usaha untuk membina brand tu masih kurang di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati malam ni, bolehlah bantu sama-sama kita start tingkatkan branding kita ya. Alright. So saya pergi ke next. Kalau dalam kelas yang fizikal ada banyak aktiviti, tapi kelas online ni limited sikit lah. Alright. So kenapa kita kena buat konten? Tujuan utama kita adalah untuk mempengaruhi target audience kita. Tak kira lah mempengaruhi dia untuk beli, mempengaruhi dia untuk suka dekat kita, mempengaruhi dia untuk sebarkan brand kita, apa-apa pun konten tu tujuan utama dia adalah untuk mempengaruhi target audience. That's why orang duk cakap, kenapa konten aku tak pergi? TikTok aku dah buat beria-ria tapi tak pergi juga, sebab kita punya konten tu tak berjaya nak influence dia. Macam mana nak buat konten yang boleh influence tu? Panjang pula cerita dia, kita cuba masuk lepas ni. Alright, next. Okay. Paling penting sekarang ni ramai orang takut nak buat personal branding. Kan? Tak perlulah nak tunjukkan muka saya sebagai founder. Okay. Boleh kalau brand kita tu dah sangat terkenal, tak apa.
Kalau brand kita tu masih baru-baru nak naik, bagi saya saya percaya masih lagi kena buat content personal branding. Ada juga student saya tanya, Puan, Coke tu tak pernah pun buat personal branding. Brand-brand besar tu tak pernah nampak pun owner dia. Betul. Coke tu dah berapa ratus tahun dah. Kalau zaman sekarang ni kita masih nampak dia punya owner buat personal branding, pelik jugalah kan. Orang tu dah mati, dah meninggal lah kot kan. Tapi masa awal-awal dulu, zaman-zaman Coke baru dikeluarkan sebagai ubat batuk, dia memang owner dia memang buat personal branding. Dia pergi daripada klinik ke klinik untuk jual ubat batuk dia tu. So jangan kita mudah sangat nak kata brand-brand terkenal tak buat personal branding. Kita tak tahu cerita sebenarnya macam mana. Alright. So kesilapan orang dalam buat content personal branding ni, mereka suka show off. Ni paling menakutkan lah. Show off tu maksud dia apa? Maksud dia adalah cara paling mudah kita nak tunjukkan yang kita ni, bisnes kita ni wujud adalah buat posting-posting seperti macam ni. Contoh Alhamdulillah hari ni dah buat COD makanan 100 paket orang order hari ni. Itu konten-konten yang show off lah. Ataupun contoh lain, Alhamdulillah berkat usaha saya dalam insurans selama 3 tahun ni dah boleh beli kereta baru. Bukan tak boleh, Alhamdulillah tu boleh. Tapi ada cara yang lebih betul untuk kita sampaikan konten kesyukuran kita tu tanpa perlu showing off. Saya panggil dia fokuskan kepada konten-konten berbentuk showcase. Alright. Kedua, ramai orang dia tak nak kongsi ilmu. So dia agak reluctant, agak macam berkira-kira sikit nak kongsi ilmu dekat social media. Sedangkan salah satu cara nak berjaya dalam buat personal branding punya konten adalah dengan share ilmu. Itu satu. Tapi ramai pula orang yang terlampau share ilmu, awal-awal tu pun dia dah tunjukkan terlampau kepakaran diri dia sangat sampai dia lupa nak build rapport dan build similarity dengan target audience dia. Itu masalah juga. So kita ni bila masuk dekat tempat orang kena pandai jugalah mengembeknya kan. Kalau kita pergi ke kenduri contohnya, takkanlah awal-awal bersembang dengan orang kat kenduri tu kita dah cakap dah, oh aku ni pakar dalam bidang printing kan. Saya ni Kak Yan, saya memang pakar dalam buat training ISO ni. So macam pelik pula lah kan. So dia ada cara-cara dia untuk kita buat konten supaya audience kita tu start suka kat kita dulu, baru dia follow dan jadi peminat tegar kita ya. Dan yang seterusnya, ramai orang buat konten dia campur adukkan. Dia tak kenal target audience dia, so dia macam semua pun dia assume sama ada orang tak tahu ataupun orang tahu. Ni kena detail sikit pasal part ni, tapi nak bagi tahu malam ni susah juga, tapi saya bagi tahu bila kita buat konten kita jangan terlampau fikir semua orang tahu dan kita akan bagi konten yang terlampau tinggi level dia, ataupun kita assume semua orang tak tahu sampai kita bagi konten yang terlampau rendah level dia. So kita kena pandai balancekan level konten tu dalam kita punya posting ya. Dan ni pun satu masalah juga. Terlampau kerap buat konten personal branding. Okay. Kalau kita dekat TikTok ni ya, kita ada 4 jenis konten yang kita kena pandai bedak-bedakkan untuk buat. Yang pertama ialah konten personal branding. Nombor 2, konten tentang company kita. Nombor 3, konten tentang bisnes kita. Dan nombor 4, konten-konten tentang kita panggil konten-konten kebajikan. Konten-konten sosial, sebab konten-konten sosial ni seperti konten-konten sedekah tu adalah konten yang orang suka. Itu antara 4 konten yang kita perlu buat di social media, tapi kena ada teknik dan cara bila nak post konten-konten tu semua. Okay, so far boleh belajar sesuatu ke? Ada soalan ke so far? Wahai tuan-tuan sekalian, di malam Jumaat yang indah ni, malam Jumaat ke hari ni? Isnin. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, tak ada, saya teruskan ya. Alright. Kunci dalam kita membuat konten adalah kita perlu build similarity dan build trust. Maksudnya jangan terus-terus buat konten yang tinggi sangat level dia ni yang saya cakap tadi. So kita kena buat konten yang buatkan orang suka kat kita dulu. Alright, kejap ya.
Okay. Ini cara saya kenali target audience. Adakah tuan-tuan dan perempuan dekat sini sangat-sangat mengenali target audience? Sebelum kita buat apa-apa konten pun ataupun sebelum kita start aktif di mana-mana platform pun, kita kena start kenali target audience. Dan ini adalah cara saya kenali target audience, di mana kalau cara ni kita buat betul-betul, dia akan menjadi konten yang bagus juga. Okay, so saya sharekan sikit malam ni. Pertama, tuan-tuan dan perempuan semua saya tahu dah, dia memang tuan-tuan dan perempuan memang dah otai dah. Tapi saya cuma nak recap untuk lebih faham. Pertama, kenali sasaran. Okay, masalah kita bila cakap pasal sasaran ni, kita sangat general. Kita tak details kan. Okay. Cara yang bagus bila kita nak kenali sasaran ni, kita kena detailskan dia. Daripada segi jantina, daripada segi umur dia, daripada segi income dia, lokasi dia macam mana, kat mana. Kalau boleh, kalau kena mengena dengan produk rumah tangga, kena tahu juga marital status dia semua, tahap pendidikan. Sebab benda-benda ni semua akan bantu kita untuk betul-betul needskan kita punya produk tu. Itu yang pertama, S ya. Yang kedua, kita kenal pasti isu dia. Isu tu adalah masalah lah, memang semua orang tahu isu tu masalah. Masalah apa? Masalah dia yang bisnes kita boleh selesaikan. Bukan masalah kita yang dia boleh selesaikan, tak. Masalah dia yang bisnes kita ni boleh selesaikan. Dan A ialah akibat. Akibat tu adalah orang kata kritikalkan isu. Tapi ramai orang tanya saya, macam mana nak kritikalkan isu ni puan? Macam ni. Saya bagi tips sikit. Bila kita nak kritikalkan isu ni, maksudnya kita letakkan emosi dalam isu tu sendiri. Kesan kepada emosi bila isu tu tak diselesaikan. Contoh saya ambil bisnes makanan. Bisnes makanan, isu dia ialah susah betul nak cari makanan yang sedap pada harga rahmah zaman sekarang ni. Kalau makanan nasi lemak ayam grill tu dulu-dulu boleh dapat pada harga RM8, sekarang ni harga dia mungkin dah RM13 dah. Kan? So akibat dia apa? Akibat dia akan jadi macam ni. Akibatnya ialah stres betul lah. Dah berhari-hari dah isteri aku mengidam nak makan nasi lemak ayam grill, tapi sebabkan mahal sangat harga dia, aku pun berkira-kira juga nak belikan isteri aku nasi lemak ayam grill. So nampak tak saya letakkan emosi dekat situ. Instead of just cakap, oh nasi ayam grill saya ni harganya berkualiti, harga dia murah, makanannya berkualiti, kita masukkan sedikit emosi dalam ayat tu supaya dia nampak lebih kritikal kan. Okay, yang last, P lah penyelesaian. Bagaimana produk kita, bisnes kita boleh selesaikan masalah orang tu. So ayat dia seperti contoh dia seperti berikut. Penyelesaian tu adalah seperti, apa kata, saya suka gunakan perkataan apa kata ataupun what if bila nak tunjukkan yang produk bisnes kita ni boleh selesaikan masalah dia. Apa kata kalau tuan-tuan dan puan-puan try datang kedai saya untuk dapatkan promosi pack trial nasi lemak ayam grill kami. Kalau tuan-tuan nak tahu, ayam grill kami ni dibakar setiap hari fresh dan diperap selama 24 jam menggunakan 17 rempah rahsia. Konon macam tu lah kan. Itu antara penyelesaian dia. Dan A last sekali ialah action. Action ni ramai orang akan gunakan ayat-ayat yang hard sell lah. Datanglah sekarang, belilah kat kedai saya sekarang. Sebagusnya kita ada special promotion kalau kita nak gunakan cara ni, di mana kita bagi ayat-ayat limited edition lah. Seperti contoh, tapi malangnya tawaran ni saya bagi percuma kepada 10 orang yang datang ke kedai saya setiap hari Jumaat contoh. So itu adalah cara saya menggunakan formula siapa ni dalam saya punya copywriting setiap hari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih ada ke? Adakah belajar sesuatu ataupun ada sebarang soalan nak tanya sekarang ni? Ada tak sebarang soalan? Tak ada. Okey. Muhammad Haziq. Terima kasih Tuan Muhammad Aziz. Okey. Saya cuba bagi lagi beberapa. Terima kasih Puan Rina. Okey.
Last but not least, ini adalah content funnel ya. Kita kena berusaha untuk berikan seramai-ramai orang nampak kita dulu. Contoh, sebab itulah kalau macam dekat TikTok, kita penting sangat untuk make sure kita punya video tu FYP besar. 400,000 orang view kita punya konten TikTok. Sebab daripada 400,000 orang yang view tu, mungkin yang start tahu tentang kita baru 100,000 je. Mungkin kan. Daripada 100,000 tu mungkin ada 30,000 je yang bagi kita, yang suka kat kita. Start bagi love. Itu pun mujur lah kan. Kadang-kadang 3,000 pun susah nak dapat. 300 pun susah nak dapat. Dan daripada 3,000 tu mungkin ada berapa orang je yang start minat kat kita. Daripada yang berapa orang yang minat tu, ada berapa orang je baru start cinta kat kita. Dan last kali tergila-gila kat kita. So kita ni dekat mana-mana social media, kita kena berusaha buatkan orang nampak, tahu dan suka kat kita dulu melalui konten-konten kita. Okay. Bila dah sampai level minat, dia akan start WhatsApp ataupun PM kita ataupun masuk ke sales page kita lah. Saya berminat lah nak tahu lanjut tentang produk tuan. Okay. Dan bila dah start minat ni, dia mungkin juga dah start beli satu, try. Dan kemudian bila dah datang cinta tu, dia akan dah lebih kerap belilah. Beli setiap bulan kena beli. Tergila-gila adalah level di mana dia dah ajak orang lain juga beli produk kita. Itu adalah content funnel. Mengikut saya punya pengalaman bekerja sebagai content creator, content writer, campaign manager ni, ini adalah satu benda yang ramai orang tak nampak. Ramai orang ingat dia buat video FYP besar 1 juta, sales dia pun tinggi. Tak semestinya. Okay, tapi itu tak bermakna kita kena berhenti daripada buat konten. Alright. So adakah tuan-tuan dan puan-puan belajar sesuatu untuk part tu hari ni? So dengan tu, saya kat sini nak menyarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, startlah buat konten di social media masing-masing supaya orang start nampak, tahu, suka dan minat dekat konten tuan-tuan dan puan-puan dulu. Kalau tak minat kat produk pun, at least dia minat kat tuan-tuan dan puan-puan dulu. Okay, so far ada soalan tak? Alright, last kali. Okay. Last saya belanja saya belanja. Sekejap. Okay, ini adalah 4 mood konten yang orang suka. Okay, saya belanja. So ramai orang suka konten berbentuk hiburan ya. Hiburan tu entertainment lah. Konten lucu-lucu tu kita suka. Ramai juga orang suka tengok konten-konten yang beremosi. Bila saya cakap pasal konten ni bukan semestinya dekat TikTok saja, dia di semua platform. Termasuklah di TV ke, di radio ke. Ini adalah konten-konten yang orang suka. Dan ramai orang suka tips-tips dan info dan how to. Ya, kat sinilah macam mana Khairul Aming tu konsisten bagi resepi selama 2 tahun tanpa menjual apa-apa. Dan the moment je dia launchkan sambal nyet itu, dia dah meletup sebab ramai orang dah start jatuh cinta kat dia. Itu cara Khairul Aming. Dan last kali orang suka konten-konten berbentuk motivasi. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, start daripada hari ni dah boleh fikirlah aku ni nak buat konten apa. Hiburan ke, emosi ke, tips ke, motivasi ke. Kita boleh tengok benda ni banyak dekat TikTok Ramai doktor-doktor ataupun ahli usahawan buat konten-konten yang bentuk tips, info ataupun motivasi. Dan ramai juga yang buat konten bentuk hiburan. Okay, so saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu. Dan ini adalah 4 cara saya pakai konten personal branding di TikTok. Saya belajar lagi hari ni, belum pukul 9 lagi. Satu ialah pacak. Pacak ni di mana kita letak je kamera depan kita dan kita cakap. Tapi cakap tu kena ada style lah. Jangan cakap kejung macam tu je. Orang pun tak berminat nak tengok kita kan. Melainlah kita ni Aaron Aziz ke, Alisa Surihani ke. Ramai orang tengok kan kalau macam saya ni tak laku sangat lah. Okay. Bila bercakap tu kena ada ekspresi muka, kena ada intonasi suara. Itu akan membantu kita punya video TT pergi jauh.
Cara kedua, kita boleh buat footage. Maksudnya kita recordkan apa aktiviti kita. Contoh nak buat footage memasak. Lepas tu kita masukkan voice over. Footage kita dekat kedai ke, behind the scene kita ke dekat kedai. Lepas tu kita masukkan voice over. Ketiga, lakonan. Lakonan ni memang paling orang suka tapi susah juga nak buat. Dia memerlukan pelakon-pelakon tambahan juga. Dan kalau kita nak berlakon seorang diri tak kelakar jugalah kan. Dan last sekali ramai juga orang buat konten lip sync. Sekarang ni tengah laku apa tau? Tengah laku lip sync yang marhaban tu. Kan? Okay, so hari pun dah pukul 9. Pukul 10. Nampak ni tu je lah saya boleh belanja info sedikit tentang basic, bukan basic lagi dah, super basic content personal branding malam ni. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana meluangkan masa dan beri saya peluang untuk share dengan anda semua. Saya harap perkongsian yang sedikit ni dapat beri buka mata sikit lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua tentang content marketing lebih kepada personal branding. So, saya sedekahkan ilmu ni kepada semua. Yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada tersalah tersilap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kepada pengurusi majlis Encik Firdaus, Ustaz Helmi dan juga kita punya tetamu jemputan pada malam ini, Puan Nani lah. Ribuan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat PMJ yang hadir meluangkan masa pada malam ini. Bukan senang kita nak ambil masa tuan-tuan dan puan-puan semua lebih kurang 1 jam. Semoga apa yang disampaikan Puan Nani tadi dapat kita beri manfaat lah kepada kita, sikit banyak dapat ilmu kepada kita untuk kita sebagai seorang usahawan lah, terutamanya dalam PMJ ni lah. Itulah sebenarnya yang unik dalam PMJ ni, kita lebih suka berkongsi secara percuma. Jadi memang PMJ mengalu-alukan kepada sesiapa saja yang ingin berkongsi pada setiap Isnin malam untuk bersama-sama kita menambah dan juga mendapatkan ilmu lah antara kita. Sebab kita sebagai seorang usahawan ni, kita perlu ramai kenalan sebenarnya dan juga pengalaman daripada rakan-rakan yang lain. Jadi saya tak nak cerita panjang, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua yang hadir dan juga Puan Nani kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum dan selamat malam semua.